Bab 10. Dari manakah roh manusia berasal? Apabila kita mengkaji perkara tentang roh, kita mesti menjawab 3 soalan yang berikut. Pertama, dari manakah roh kita berasal? Kedua, mengapakah roh kita memakai badan manusia dan hidup di dunia yang dipenuhi dosa ini? Dan ketiga, kemanakah roh kita pergi selepas kita mati? Ketiga-tiga soalan ini sangat penting untuk harapan semua manusia. Tanpa mengetahui dari manakah kita datang, bagaimanakah kita tahu ke manakah kita akan pergi? Sekarang, marilah melihat secara teliti perkataan Yesus yang memberikan jawapan pasti terhadap semua soalan ini dan kebenaran mendalam tentang pencipta yang dikatakan melalui nabi-nabi yang diturunkan lebih daripada beribu-ribu tahun. Salomo berkata, Pengkhotbah bab 1 ayat 5, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Dan Rasul Paulus menulis, Ibrani bab 11 ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat di atas menunjukkan bahawa jika seseorang itu tidak memikirkan tanah air yang ditinggalkannya, dia tidak mempunyai peluang untuk kembali. Tempat di mana roh manusia datang dan pergi pasti wujud. Badan dilahirkan dan mati di dunia ini, tetapi roh kembali ke tempat dari mana roh itu datang. Oleh itu, nenek moyang iman mengaku bahawa mereka ialah orang asing dan pengembara di bumi ini. Apabila Yakub, nenek moyang Israel, ditanya tentang umurnya, dia menjawab kepada Firaun, raja Mesir seperti berikut. Kejadian bab 47 ayat 8. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Dan Daud menulis, Mazmur bab 119 ayat 54. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Dan Rasul Paulus menulis bahawa semua nenek moyang iman merindui tanah air yang mereka tinggalkan. Ibrani bab 11 ayat 13. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Semua ayat di atas yang diucapkan oleh nenek moyang iman memberitahu kita bahawa semua manusia di dunia ini ialah orang asing dan pengembara yang telah datang dari dunia silam. Akan tetapi, tidak ramai yang memikirkan tentang tanah air mereka sendiri. Ini kerana mereka telah kehilangan memori tentang kehidupan silamnya dengan memakai selubung dosa. Mengenai perkara ini, Nabi Yesaya menulis seperti berikut. Yesaya bab 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di dunia rohani kita ialah malaikat-malaikat yang mulia atau anak-anak Tuhan. Akan tetapi, disebabkan oleh dosa kita telah datang ke dunia ini, mata rohani kita ditutupi oleh selubung dosa agar kita tidak dapat melihat perkara-perkara syurgawi. Tetapi kadang-kadang tanpa menyedarinya, kita teringat akan dunia silam di syurga. Ini kerana roh kita yang diberikan Tuhan sekali-sekala menembusi selubung badan kita yang berdosa untuk melihat negara syurgawi.